Hi guys, welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and share. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, dalam video ni saya nak share how to get full marks untuk kamu punya assignment. So, saya akan go through question by question. So, selepas ni pada siapa yang tak sempat submit draft untuk saya check, so kamu boleh refer apa kehendak untuk setiap soalan. Alright, so first question untuk soalan pertama. Alright, macam mana nak dapat full mark? First, kamu mesti hantar on time. So, saya pentingkan kamu hantar soft copy tepat pada 11 hari bulan 2. Pada siapa yang hantar lewat daripada 11 hari bulan 2, saya akan terus bagi markah 4, 3, 2 dan 1. Okey, kalau kamu nampak kat sini, lewat sehari, lewat 2 hari, 3 hari, 4 hari. Okey. Tapi sebenarnya kalau ikutkan hati saya, siapa yang hantar lewat 11 hari lebih dari 11 hari bulan 2, saya terus akan bagi kamu scoring 1. Okey, sebab maksudnya kamu tidak pandai untuk manage masa kamu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ini semua siapa yang buat soalan 1, 2, 3 semuanya samalah. Okey, nombor 2 in term of creativity. So pastikan kamu punya assignment tu well planned. Macam mana kita nak nampak dia well planned? Dia mesti ada jalinan di antara satu paragraf dengan lagi satu paragraf. Dan kamu dah tahu macam mana nak arrange. Diagram tu ada dekat mana. Okey, and then kamu mesti able to attract readers interest. Macam mana nak attract readers interest? This is the way kamu susun kamu punya paragraph. Okey, kebanyakan student dia tak tahu untuk justify paragraph. Dia hantar paragraph yang without justify. Justify ni maksudnya di hujung sebelah kanan mestilah pada satu aras yang sama. Kalau saya tengok cara berbuat ada barisan yang panjang, ada barisan yang pendek. So itu menunjukkan kamu tak justify. So itu dah membuatkan saya rasa macam kamu tak begitu arif penggunaan kamu punya Microsoft Word lah. And then kamu punya continuity between sentence. Okay, ini dalam paragraph kita nak tengok ada tak kaitan antara satu sentence dengan satu sentence yang lain. And then kamu wajib provide colourful report. Colourful report ni hanya akan dapat bila kamu provide colourful diagram. Okay, nampaknya provide related diagram. So diagram inilah yang akan hasilkan warna. So kamu punya font tu tak payah, font kamu tu tetap dia warna hitam. Okay, yang akan menghasilkan warna adalah diagram yang kamu letakkan di situ. Okay, so diagram ini adalah mesti related diagram, diagram yang bersesuaian. Next, kita tengok pula. Okay, quality and originality of report. Okay, first, well organized and neat. Okay, ini sama juga macam saya kata tadi, justify and then susunan paragraph, susunan diagram, and then kamu punya consistency using font. Kalau macam headline dia, contohnya kamu tulis dah classification of animalia, kamu gunakan dekat situ font dia 12, lepas tu kamu bold, kamu italickan. So yang lain tu mesti sama. Bold, italickan untuk setiap dia punya, kita panggil setiap dia punya title. Kalau sekejap ada bold, sekejap yang lain tak ada bold, sekejap yang ada italic, sekejap tak ada italic, itu dah menunjukkan yang dia tak neat lah. And then no plagiarism. How to prove that yang itu adalah kamu punya sendiri. Sebaik-baiknya nanti bila kamu dekat U, kamu pun akan buat banyak assignment. Dan untuk membuktikan itu bukan plagiarism, kita kena cite ataupun kita kena quote itu datangnya dari sumber mana. Okey, tapi untuk saya ajar kamu macam mana nak gunakan citation, macam mana nak quote nama orang, untuk buktikan statement-statement yang kamu tulis itu, mungkin kamu tak mahir lagi lah dalam tu. Apa yang saya nak kamu buat, setiap diagram yang kamu buat, yang kamu provide itu, kamu letakkan source. Okey, contohnya diagram, kamu letak diagram dekat situ, kamu letak bryophyte. So apakah dia punya title diagram tu? Contoh kamu tulis kat situ figure 1.2. Okey, fern, ataupun kamu tulis Dryopteris species. Lepas tu kamu tulis source dan pastekan link dari mana kamu dapat gambar itu. So menunjukkan kamu dapatkan gambar itu daripada sumber. So maksudnya kamu cite sumber itu. So tu menunjukkan bukan berlaku plagiarism lah. And then mesti tulis dalam paragraph form, tak nak dalam bentuk table. Okey, tak nak dalam bentuk table. Keluarkan dia dan tulis secara dalam paragraph. And then kamu mesti tulis conclusion di akhirnya. Tak ada conclusion, kita boleh tolak markah dengan banyaknya. And then have bibliography. Apa tu bibliography? Ini adalah reference. Kamu boleh nampak kat sini dia tulis at least 2 from any sources. So any sources ni tak kisahlah daripada website, buku, jurnal, terulang. Okay, dan pada saya 2 ni tak cukup. Kehendak saya nak 5. Okay, and then
untuk 1, 2 dan 3 ini adalah standard untuk siapa yang menjawab soalan 1, 2 dan 3. Right. Untuk soalan 1 kita lebih spesifik Okay, classification of organism. State the definition of biodiversity. Ikut sahaja apa yang ada dalam writing attribute score ini. Then state and explain type of biodiversity. Describe the classification system which is using 3-domain system. Then correct flow chart to show 5 kingdom system. Describe the classification of 5 kingdom system. So ini kamu buatkan dia pada tajuk yang besar iaitu classification of organism. And then kamu tulis tajuk kecil definition of biodiversity. So saya dah nampak dekat situ. And then kamu tulis pula tajuk kecil lagi types of biodiversity. And then next tajuk kecil lagi 3-domain system, 5 kingdom system. And then tulis dekat situ flow chart of 5 kingdom system. So everything kat situ telah tertulis sebagai title. Then automatically mata saya tak perlu mencari-cari benda tu kat mana. Then for domain archaea, okay, sama juga macam ni. State difference between archaea and bacteria according to composition of cell wall, type of fatty acid, type of linkage between fatty acid, the presence of histone protein, and also provide suitable example. Untuk ini, saya yakin dan percaya kamu tend untuk buat table. Jangan, okay? Jangan buat table. Buat secara paragraph. Okay? And then highlightkan. Contohnya, kamu boleh kata apa ni, domain archaea and bacteria is different in term of composition of cell wall. Whereas the species and the domain bacteria has apa-apa-apa. Jadikan dia dalam bentuk paragraph. Okay, and then boleh tak nak provide diagram? Boleh, untuk menunjukkan perbezaan dari segi karakteristik yang diminta. Dan last sekali adalah domain bakteria. Sama juga kamu classify bacteria according to their shape, and then the gram staining, example of bacteria diversity, and then provide importance of bacteria. Provide importance of bacteria ni ada yang tanya saya, Madam, cukup tak kalau satu je importance? Come on, dalam bullet pun ada 5. Okay, so janganlah bagi satu, at least kamu bagilah 3. Memang kat sini dia tak minta pun berapa yang at least ada je, tapi janganlah bagi satu sebab dalam bullet pun ada 5. Apatah lagi kalau kamu cari di sumber-sumber lain-lain, confirm lebih banyak. And then describe the role of bacteria in each important. So sama bila kamu dah describe importance, and then kamu akan describe dia punya role lah, untuk apa kepentingan dia tu. Dan jangan ingat importance ni adalah kebaikan sahaja. Sebab important is kepentingan. So dia punya pro and dia punya cons. Alright. So ini untuk soalan 1. So total markah, kalau kamu boleh skor semuanya 5, kamu akan dapat 30 markah. Okay, 30 markah tu senang-senang dia boleh dapat kalau kamu ikut saja apa yang ada di writing attribute score ini. Untuk soalan nombor 2, kita terus jump kepada elemen number 4. Okay, kingdom protista. Sama juga, kamu buat dia punya introduction, kamu tuliskan dia punya unique characteristic, classify of kingdom protista, and then example for each phylum, okay, under protista ni. Sama juga macam kingdom fungi, kamu tulis tajuk besarnya kingdom fungi, and then ada kita panggil subtopik, tajuk-tajuk yang kecil, introduction, structure of fungi, characteristic of kingdom fungi, classification of kingdom fungi, and importance of kingdom fungi. And then sama juga macam kingdom plantae. Kingdom plantae tu tajuk besar, and then yang lain ni sebagai tajuk-tajuk kecil. Don't forget to provide related colourful diagram. Okay, tak perlu melukis. Diagram yang kamu letak itu, letakkan dia punya source, supaya itu saya boleh ambil point sebagai no plagiarism. Next, untuk question number 3, sama juga, start daripada number 4 ni, kita tengok. Okay, describe unique characteristic of animalia. Okay, dia tulis kat sini, dia dah ada must be 3 or more. Ikutlah kamu nak bagi 3 ke 5 ke, tapi maksudnya mesti lebih daripada 3. Describe classification based on linear taxonomy, and then give example of animal in linear taxonomy. Okay, apa-apa saja example, apa-apa spesies pun tak kisah, diterima. And then example various fundamental features of animalia in terms of level of organization, body symmetry, germ layer, body cavity, body segmentation. And for me, this
untuk yang this point, kamu setiap ni providekan diagram. So kita tahu level of organization, apa maksud dia, parazoa, eumetazoa tu macam mana rupa dia, body symmetry, asymmetry tu macam mana, radial tu macam mana. So bila kamu provide diagram, pada masa yang sama kamu akan faham apa yang dimaksudkan dengan terminologi tersebut. Contohnya acelomate, pseudocelomate. So dengan diagram itu dia akan menyebabkan kamu lebih faham. And then explain unique characteristic of different phyla, which example for each based on the fundamental characteristic. Okay, dia minta kamu explain untuk tak banyak pun, hanya 5 filem ni sahaja. Okay, berdasarkan ciri yang dia dah bagi dekat sini. Okay, fundamental features ni apa? Ini yang kelima-limanya. Level organization, body symmetry, germ layer, body cavity and body segmentation. Okay, buat untuk 5 filem ni saja. Bezakan dari segi 5 yang diberikan pada point number 5. Tak payahlah benda lain tu, tak payahlah yang dari segi dia punya developmental mode sama ada deuterostom, protostom, tak perlu, sebab soalan tak minta untuk benda tu. Dia hanya minta untuk 5 ciri di atas ini sahaja. Okey, lagi satu peringatan saya, jangan copy and paste terlalu gairah sangat sehingga kan kamu punya word tu melebihi 1200. Pada siapa yang buat sampai melebihi 1200 word, okey, confirm saya akan tolak markah. So kamu kena tulis apa yang dikehendaki oleh soalan sahaja. Kalau kamu tengok dia memang dah bagi limit 600 ke 1200. So kalau kamu punya assignment tu 30 muka surat tu memang merapu lah. Alright, saya rasa penerangan saya tu jelas. Untuk setiap orang daripada kamu dapat 30/30.